Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Hari ini saya nak share tentang satu topik iaitu Begin with the enders in mind. Begin with the enders in mind. Part 1, bahagian pertama. Alright, nak tanya satu soalan. Korang pernah baca tak buku ni? The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey. Apakah 7 habits, tabiat 7 tabiat orang yang sangat-sangat efektif? Okay, bila kita cakap pasal efektif kan, ada orang pernah dengar juga tahu efficient. Effective versus efficient. Adakah dua-duanya ini perkara yang sama? Okay, jom kita tengok definisi apa maksud terma-terma ni. Efektif. Efektif tu berdasarkan Kamus Dewan, ianya bermaksud mendatangkan hasil yang diharapkan. Ataupun dari maksud yang lain, ia bermaksud kita mencapai matlamat dalam melakukan sesuatu perkara. Efficient pula bermaksud kita mampu mengerjakan sesuatu dengan tepat dan cermat. Okey, ni berdasarkan definisi Kamus Dewan. Ataupun maksud yang lain, kalau kita nak faham, efficient ni kita kaitkan dengan kecekapan, cekap. Kita buat satu dengan cekap, ianya menjimatkan tenaga, masa dan wang. Jadi bila kita tengok kan maksud-maksud ni, apa definisinya, kita boleh nampak, okey, efektif dan efisien ni adalah dua perkara yang berbeza. Okey, bila baca buku ni kan, saya tertariklah dengan, dia ada tujuh tabiat, okey, 7 habits. Saya tertarik dengan habits yang kedua, tabiat yang kedua. Itu tajuk video saya hari ini, iaitu Begin with the end in mind. Okay, begin with the end in mind. Bukan begin with the end is in mind, tapi habit kedua dalam buku ni ialah begin with the end in mind. Yang bermaksud, kita mulakan sesuatu dengan memikirkan penghujung dalam fikiran kita. Alright, mesti ada orang tertanya-tanya, okay, begin with the end in mind, mulakan sesuatu dengan penghujung dalam fikiran. Jadi apa maksudnya? Tak faham lah, tak clear, macam tak jelas. Okay, maksudnya cara senang kita nak faham ialah kita buat sesuatu dengan visi. Kita ada wawasan, kita ada visi. Bila kita nak buat sesuatu tu, kita dah fikir penghujung, kita fikir jauh. Okay, bila kita nak buat sesuatu, apa penamat, apa penghujung yang kita nak daripada satu perkara yang kita nak buat. Okay, itu maksudnya begin with the end in mind. Atau cara lain nak fahamkan ialah kita ada konsep ataupun matlamat yang hendak kita capai sebelum kita melakukan sesuatu. Dia beza sikit tau. Dia bukan kita buat sesuatu untuk mencapai sesuatu, tapi kita dah ada dulu apa konsep, apa matlamat, apa visi yang kita nak capai sebelum kita buat sesuatu untuk capai apa yang kita nak. Dan bayangkan, alright, begin with the end in mind ni juga bermaksud kita membayangkan, kita fikirkan, kita bayangkan, kita visualize dalam minda kita apa yang kita nak capai pada masa akan datang. Anda tahu tak? Hampir semua benda dalam dunia ni dicipta 2 kali. Ada tak sesiapa tertanya-tanya, apa maksud semua benda dicipta 2 kali? 2 kali ni bermaksud pertama, semua benda kita create kita cipta melalui imajinasi, melalui visualization, kita membayangkan satu di minda, iaitu mental creation. Kita bina dulu di dalam minda kita. Kemudian, daripada minda, imajinasi, apa yang kita bayangkan, kita akan create, kita akan cipta, kita akan jadikan dia satu kenyataan dalam segi fizikal di dunia sebenar. Jadi kita nampak hampir semua benda dicipta 2 kali. Okay, kalau saya nak bagi contoh yang senang, kita bayangkan blueprint. Okay, bayangkan arkitek sebelum dia nak engineer, okay, arkitek jurutera, sebelum dia nak bina rumah, dia kena ada blueprint. Okay, rumah macam mana dia nak? Okay, berapa banyak bilik air, dapur nak besar macam mana, tingkap nak belah mana. Perancangan tu dia kena ada blueprint. Okay, dia bayangkan dulu apa yang dia nak cipta. Kemudian, barulah boleh mereka membina rumah berdasarkan blueprint yang telah dirangka.
Alright. Ada orang dia akan tertanya-tanya tau. Okay. Alright. Begin with the end in mind ni penting. Kenapa visi ni penting? Kenapa wawasan tu penting? Penting sebab kita nak capai clarity, kejelasan, jelas. Kita nak jelas dalam melakukan sesuatu perkara. Supaya bila kita jelas, kita tahu okay, apa yang kita patut buat dan apa kita tak patut buat atau kejar. Kedua, kita nak capai efficiency. Okay, kita ingat balik masa efficient tadi. Efficient tu maksud kita nak cekap. Segala kita buat tu dia macam efficient. Dia menjimatkan masa, wang dan tenaga. Dia tak ada melibatkan pembaziran. Kita buat, okay, kita capai dan tanpa sebarang pembaziran. Dia cekap. Supaya kita boleh plan, kita boleh rancang dan strategize, buat strategi apa jalan yang terbaik untuk kita capai matlamat kita. Okay. Dan sebab ketiga, kenapa visi ni penting ialah purpose, tujuan. Supaya kita boleh tahu apa matlamat, apa tujuan kita sebelum melakukan sesuatu. Dan juga supaya kita boleh kejar impian atau cita-cita yang bermakna untuk diri kita dan bukan orang lain. Sebab tu penting, kita kena faham, okay, apa pengakhiran yang kita nak sebenarnya. Supaya daripada situ kita ada tujuan. Okay, kita tahu apa matlamat kita, tujuan kita. Dan ianya berdasarkan apa yang kita nak, bukannya orang lain. Jadi sebab itulah, ni adalah antara 3 sebab kenapa visi ni penting. Kenapa begin with the end in mind itu sangat penting.